Antara peniaga dan juga usahawan ataupun dalam bahasa Inggerisnya businessman ataupun entrepreneur. So business ni is a business lah, macam yang kita nampak sekarang ni adalah business. Tapi apa itu pula usahawan ataupun entrepreneur? Usahawan ni kita mencipta sesuatu di luar pemikiran orang. Kalau biasa kita dengar thinking outside the box. Saya cabar kamu untuk thinking without the box. Boleh ke? So inilah usahawan, dia punya pemikiran, dia berfikir tanpa kotak, mencipta sesuatu kemudian dibagi kepada orang. Macam mana? So basically kalau saya mau cerita berkenaan sistem ni sangat berbeza. Tapi yang paling penting adalah branding ataupun penjenamaan ataupun marketing dan juga business module. Tiga elemen ni saling berhubung kait. Wah, makin kuat abang tu pasang lagu. Dengan silaunya lagi orang parking. Dahsyat. Okey. Balik pada topik, branding adalah kita punya visual ataupun kita punya image. Itu adalah branding. Dan marketing ni adalah pelaksanaan marketing itu. Dua benda ni selalu orang pertikaikan. Adakah branding dengan marketing ni benda yang sama? Sebenarnya tidak sama. Branding lebih kepada strategi, lebih kepada image, lebih kepada identity. Manakala marketing ni pula lebih kepada instrumen untuk melaksanakan marketing tu tadi ataupun pemasaran tu. Jadi sangat berbeza. Orang selalu faham branding dengan marketing ni lebih kurang ya. Kalau budak-budak graphic designer GD, diorang tahu benda ni. So business pula apa? Business module ni lagi berbeza. Yang ini adalah sistem kita di dalam perniagaan. Macam mana kita mau melaksanakan kita punya business tu. So, apa yang berlaku hari ini, apa yang saya nampak dan macam mana klien-klien saya sebelum ni, semua mengalami masalah ni. Diorang cuma faham dua benda aja, iaitu business dengan dia punya marketing. Yang diorang tidak faham adalah branding. Diorang cuma fikir branding ni just a logo saja. So daripada segi implementation logo saja pun sudah melambangkan sesuatu emosi. So paling penting untuk customer adalah bukannya produk tu. Revolusi perniagaan tu berbeza lebih kepada emosi. So apabila orang, kalau kita nampak sekarang influencer ni, kalau diorang buat perniagaan diorang lebih target apa emosi pelanggan tu dulu, baru diorang dapat hook untuk tarik jadi pelanggan diorang. So inilah yang berlaku sekarang. Jadi macam mana kita mau membezakan kita ataupun di antara pesaing-pesaing yang lain. Jadi tiga elemen tadi tu perlu kita saling kaitkan. Jadi untuk menyatukan ketiga-tiga elemen ni, kita perlu kaji semula ketiga-tiga bahan ni, iaitu branding, marketing dan juga business. Jadi first, kalau saya buat business sendiri, saya fokus kepada branding dahulu. Kemudian baru saya akan fokus kepada business dan last sekali kepada marketing. Sebab marketing ni adalah medium tools kita untuk menyampaikan antara bisnes kepada pelanggan. Jadi inilah yang sebenarnya selalu ditekankan dan selalu yang ditinggalkan adalah branding. Branding ni pada awalnya selalu ditinggalkan. Branding, kita ambil contoh Nike, apa yang diorang jual? Saya selalu suka sentuh pasal Nike. Sebab Nike kalau kita nampak saja orang pakai, dia punya emosi yang diorang jual di situ adalah dia punya semangat sebagai seorang wira ataupun sebagai atlet. Inilah Nike bukan jual kasut ataupun jual baju, dia jual dia punya semangat. Rolex, apa yang dia jual? Ramai orang fikir jam saja. Sebenarnya Rolex menjual kemewahan ataupun gaya hidup. Inilah Rolex. Kemudian kita cerita pula pasal KFC, apa yang dia cerita? Budaya. Sama juga dengan Starbucks. Starbucks pun dia menjual, bukannya menjual kopi, tetapi dia menjual budaya. Inilah kelebihan-kelebihan branding yang ada. Jadi kamu tanya diri kamu sendiri, adakah bisnes kamu ni lebih kepada branding atau bisnes biasa-biasa saja? Tepuk dada, tanya selera.